Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kita Muhammad Fuad bin Abdul Karim dan rakan-rakan sekalian. Saya akan membentangkan isu hak wanita di Malaysia. Kita pergi kepada pendahuluan. Kerajaan Malaysia boleh menambah baik dalam memperjuangkan perjuangan wanita di negara ini. Gadis dan wanita mesti mencapai kesaksamaan dalam semua aspek kehidupan, iaitu akses kepada pendidikan, gaji yang sama untuk kerja yang sama, akses kepada jawatan teratas dalam syarikat dan politik, serta perlindungan daripada keganasan dan sebarang jenis gangguan. Ketiga, kesaksamaan adalah salah satu prinsip hak asasi manusia yang paling atas bersama dengan keadilan dan maruah. Kita pergi kepada punca dan kesan penjenamaan semula kesaksamaan. Berdasarkan kesaksamaan liberal, bahawa perkara yang sama hendaklah dilayan sama tanpa diskriminasi difahami sebagai kesaksamaan formal. Kedua, layanan yang sama untuk kumpulan berpotensi yang tidak sama cenderung untuk mengukuhkan ketidaksamaan dan boleh membawa kepada ketidaksamaan. Yang ketiga, persamaan jantina dalam Islam bukanlah tentang pembahagian satu perkara kepada dua bahagian yang serupa, di mana semua perkara diambil kira sama ada kedua-dua pihak memerlukan bahagian tersebut atau tidak, sama ada keperluan bagi kedua-dua. Punca dan kesan 2. Kemajuan Malaysia. Keadaan wanita di Malaysia telah bertambah baik dari semasa ke semasa disebabkan oleh peningkatan akses wanita kepada pendidikan dan kesedaran tentang hak perlembagaan mereka. Seterusnya, pindaan undang-undang untuk menghapuskan sebarang diskriminasi terhadap wanita telah dilakukan secara berterusan, tetapi masih tiada definisi yang jelas daripada diskriminasi tersebut. Amalan, adat dan tradisi terus membuat perbezaan antara jantina. Setiap kumpulan etnik di Malaysia dipengaruhi oleh nilai-nilai Asia yang menentukan peranan wanita dalam ruang domestik atau swasta, manakala lelaki menguasai ruang awam. Kita teruskan kepada cadangan. PBB Resolusi 1975 integrasikan wanita ke dalam proses pembangunan. Pada tahun 1976, Kerajaan Malaysia membentuk Majlis Penasihat Kebangsaan mengintegrasikan wanita dalam pembangunan yang berperanan sebagai badan penasihat dan perundingan bagi kerajaan dalam hal-hal berkaitan wanita di perancangan dan pelaksanaan pembangunan. Kedua, pada tahun 1982 sehingga 1983, Sekretariat Hal Ehwal Wanita telah ditubuhkan di Pejabat Perdana Menteri Malaysia untuk mentadbir hal-hal berkaitan wanita. Dan ketiga, Dasar Pembangunan Wanita telah digubal pada tahun 1986, memasukkan kandungannya ke dalam Malaysia ke-6 tempoh rancangan daripada tahun 1991 sehingga 1995. Yang terakhir, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia selepas ini dirujuk sebagai Suhakam telah ditubuhkan sebagai badan berkanun bebas yang berpotensi di bawah Hak Asasi Manusia atas Suruhanjaya Malaysia 1999 untuk menggalakkan dan melindungi hak asasi manusia di Malaysia. Kesimpulannya, Suhakam memuji komitmen Kerajaan Malaysia terhadap Matlamat Pembangunan Mampan 2030 dan usahanya dalam memasukkan matlamat tersebut ke dalam rancangan Malaysia ke-11. Pelaksanaan Agenda 2030 akan memberi peluang baru untuk dipercepatkan kemajuan dalam mencapai kesaksamaan jantina dan memperkasakan wanita dan gadis serta menghapuskan keganasan terhadap wanita. Yang terakhir, tambahan pula penubuhan jawatan kuasa pilihan khas mengenai hak dan jantina. Kesaksamaan di Parlimen juga merupakan satu langkah
kehadapan yang baik untuk kesaksamaan. Okey, itu saja daripada saya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah di atas pembentangan saya tadi yang bertajuk isu wanita, hak wanita di Malaysia. Sekian, terima kasih.